Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini bab 1, langkah keselamatan dalam makmal. Okey, untuk bab 1, langkah keselamatan dalam makmal ada 3 subtopik. 1.1 peralatan perlindungan diri, 1.2 pembuangan bahan sisa dan 1.3 pemadam kebakaran. So slide kali ini kita akan belajar 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Alright, dalam 1.2 pembuangan bahan sisa kita ada 4 hasil pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dengan contoh. Yang kedua, mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang ketiga, mengurus bahan sisa biologi. Dan yang keempat, berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Isu pencemaran disebabkan oleh pembuangan bahan sisa. Kita tengok pada tahun 2019 pada bulan 3 berlaku pencemaran sisa bahan kimia di Pasir Gudang yang menyebabkan beberapa orang pelajar dan guru mengalami simptom-simptom loya, pening dan sebagainya. Kalau tengok di situ di gambar rajah di atas itu ialah Sungai Kim Kim di Pasir Gudang. Okey, di bawah tu ialah bahan kimia yang pihak bertanggungjawab dia lepaskan di Sungai Kim Kim tersebut. So inilah akibat jika kita tidak mengurus pembuangan bahan sisa dengan betul. Alright, seterusnya kita pergi kepada makmal. Dalam makmal kita nak fokus dalam makmal kita dahulu. Selepas saya menjalankan sesuatu eksperimen, sisa eksperimen ataupun sisa kimia makmal akan terhasil. Okey, so sisa kimia makmal ataupun sisa eksperimen ni kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama ialah hasil tindak balas eksperimen, yang kedua ialah yang bahan yang tidak habis digunakan apabila eksperimen kita dah habis, dan yang ketiga apabila bahan tersebut rosak, tercemar dan luput tarikh ataupun expired. So ini ialah sisa kimia makmal yang ada dalam makmal kita selepas kita menjalankan sesuatu eksperimen. Pembuangan bahan sisa makmal perlu dilakukan mengikut langkah yang betul supaya tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Okey, so sisa kimia makmal ataupun sisa eksperimen kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, so ni ialah sinki di dalam makmal. So bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ni mestilah melalui loji rawatan air terlebih dahulu. Kita tidak boleh terus ke sumber air seperti sungai atau laut. Okey, mestilah sinki ini disambung pergi ke loji rawatan air dahulu. Dia tak boleh terus direct pergi ke sungai ataupun sumber air yang lain, tasik ataupun laut, sebab dia boleh juga membahayakan alam sekitar kita. Alright, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ni kita mesti asingkan dalam bekas, labelkan bekas tersebut dan kita hantar ke pusat pelupusan. Okey, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, kita pergi dahulu kepada bahan yang kita boleh buang ke dalam sinki. Alright, mestilah bahan itu tidak berbahaya, dia dalam bentuk cecair, mempunyai kepekatan yang rendah. Okey, terutamanya asid lemah ni mesti nilainya pH lebih besar daripada 5. Sebab asid ni semakin tinggi ataupun semakin kurang nilai pH, semakin kuat asid tersebut. Jadi kita tengok nilai pH tu mesti lebih besar daripada 5. Kalau alkali pula mestilah alkali yang lemah, iaitu nilai pH-nya kurang daripada 9. Sebab alkali ni kalau semakin besar nilai pH, semakin kuat alkali tersebut. Okey, sebagai contoh yang pertama air suling. Air suling kita boleh terus buang ke dalam sinki sebab dia tidak membahayakan alam sekitar. Yang kedua larutan sukrosa, yang ketiga larutan kanji, yang keempat asid etanoik. Okey, asid etanoik ini ialah merupakan asid yang lemah yang mempunyai nilai pH besar daripada 5, dan amonia juga merupakan alkali yang lemah iaitu nilai pH-nya kurang daripada 9. So, semua contoh ini kita boleh buang ke dalam sinki di dalam makmal kita. So, kita pergi pula kepada bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang pertama, sisa pepejal. Kerana apa? Apabila kita buang ke dalam sinki, sisa pepejal ni dia boleh menyebabkan pipe sinki kita tu tersumbat. Contohnya bangkai haiwan. Okey, kalau bangkai haiwan ni boleh bawa penyakit. Okey, contohnya kaca, bangkai haiwan dan lain-lain yang sisa pepejal lah. Seterusnya ialah asid dan alkali yang pekat. Tak boleh juga kita buang ke dalam sinki kerana asid pekat yang nilai pH-nya kurang daripada 5 dan asid pekat alkali pekat nilainya pH lebih besar dari 9 ni sangat berbahaya apabila kita letak dalam sinki. Okey, contohnya asid hidroklorik, amonium hidroksida. So inilah merupakan contoh asid dan alkali yang pekat.
Yang ketiga ialah bahan toksik, contohnya bahan kimia beracun, pestisid, racun serangga, arsenik, formaldehyde. Semua ini bahan toksik dan tak boleh juga kita buang ke dalam sinki. Seterusnya ialah bahan kimia. Okey, contohnya grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida, semua ni tak boleh buang kerana boleh menyebabkan sinki ataupun pipe di bawah sinki itu tersumbat dan rosak. Seterusnya bahan mudah meruap dan logam reaktif. Okey, kalau kita ambil logam reaktif, contohnya dalam siri kereaktifan logam yang berada di atas. Okey, kalau kita letak dalam sinki, dia boleh bertindak balas dengan merosakkan saluran pipe logam. Katakan bawah sinki itu pipe-nya ialah daripada logam. So bila kita letak logam reaktif, dia boleh bertindak balas dan merosakkan saluran pipe tersebut. Contohnya lithium, kalium, kerosin dan pelarut organik. Seterusnya ialah bahan radioaktif. Bahan radioaktif ni mempunyai nukleus yang tidak stabil dan memancarkan sinaran radioaktif. Sangat bahaya kalau kita buang ke dalam sinki, boleh membahayakan semua hidupan termasuklah tumbuhan, haiwan dan kita manusia. Okey, contohnya ialah uranium dan thorium. Alright. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang lain. Okey, yang seterusnya ialah logam berat. Okey, logam berat beracun dan bertoksik, dia tidak terbiodegrasi, dia tak boleh terurai. Contohnya mercury, plumbum, kadmium. Seterusnya ialah sisa kimia organik. Okey, contohnya latex dan kloroform. Okey, sebab dia mengandungi halogen dan sulfur yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir ialah sisa organik, contohnya sisa mikrob daripada mikroorganisma. Alright. Seterusnya kita pergi pula kepada mengurus bahan sisa biologi. So kita kena tahu dulu apa itu bahan sisa biologi. So sisa biologi ialah bahan biobahaya atau peralatan yang telah tercemar dengan bahaya-bahaya. Alright. Pengurusan yang tidak sempurna boleh mengancam kesihatan manusia, haiwan dan mengancam alam sekitar. Contohnya mikrob. Yang kedua, darah ataupun cecair daripada badan kita. Yang ketiga, tisu ataupun bangkai haiwan yang kita buat dalam eksperimen. Yang seterusnya ialah sarung tangan. Okey, itu ialah merupakan bahan sisa biologi. So logo di atas itu, simbol itu merupakan simbol biobahaya ataupun hazard symbol. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada macam mana kita nak mengurus bahan sisa biologi. So kita mesti ada prosedur operasi standard. Okey, POS ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai SOP. Alright. Prosedur operasi standard ialah prosedur yang digunakan untuk mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, kita kena bahagikan kategori bahan sisa ni kepada 4 kategori. Yang pertama ialah kategori A, iaitu peralatan tajam. Kategori B, pepejal yang tidak tajam. Kategori C, bangkai ataupun organ. Dan kategori D, iaitu cecair. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu persatu kategori. Kita pergi dahulu kepada kategori A, iaitu peralatan tajam. Contohnya bilah, scalpel. Okey, untuk kita jalankan eksperimen membelah tikus ke, membelah katak ke, kita tak boleh guna pisau-pisau dapur. Alright, seterusnya ialah picagari ataupun jarum. Okey, semua ini ialah peralatan tajam. So caranya, yang pertama kita masukkan ke dalam bekas khas yang mengumpulkan sisa tajam. So contohnya dalam ni lah, ni ialah bekas khas yang mengumpulkan peralatan yang tajam. Contohnya di klinik-klinik. Okey, kalau doktor dah cucuk kita, injek kita, picagari tersebut doktor tu akan letak dalam bekas ini. Okey, yang mengumpulkan sisa-sisa tajam ataupun peralatan tajam. Seterusnya kita tidak di autoclave. So autoclave ni ialah satu mesin yang di mana mesin ini boleh membasmi kuman, okey, dengan suhu 121 darjah Celsius, tekanan 15 PSI selama 20 minit. Okey, so untuk kategori A ni kita tak perlu autoclave. Selepas itu bekas tersebut disimpan di tempat selamat sebelum dilupuskan. Okey, kita pergi pula kepada kategori B, iaitu pepejal tidak tajam. Contohnya sarung tangan, medium kultur. Okey, so yang pertama sekali kita bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Macam mana plastiknya? Okey, macam ni, gambar rajah di sebelah kanan bawah tu. Seterusnya beg itu akan di autoclave. Okey, masuk dalam mesin tadi dan kita masukkan ke dalam tong biobahaya. Alright. Seterusnya kategori C, iaitu bangkai atau organ. Contohnya bangkai tikus yang kita buat eksperimen dalam makmal. Yang pertama sekali balut dalam bahan penyerap. Contohnya kita ambil kertas tisu, kita balut bangkai itu dengan kertas tisu. Selepas itu kita masukkan dalam beg plastik biobahaya. Okey, macam ni. Alright, selepas itu kita akan sejuk bekukan dahulu
dan lepas tu barulah kita lupuskan. Okey, seterusnya kategori D iaitu cecair. Contohnya darah ataupun serum atau cecair daripada badan kita. Kita nyah kontaminasi dahulu secara autoclave tadi dengan suhu 121 darjah Celsius, tekanan 15 PSI selama 20 minit. Selepas itu kita lupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki ataupun tandas. Alright, seterusnya kita pergi carta alir prosedur operasi standard POS ataupun SOP pelupusan sisa biologi. Okey, so lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Okey, selepas itu kita asingkan. Okey, kepada kategori yang kita dah belajar tadi, iaitu kategori A kita simpan sementara di tempat yang selamat. Kategori B kita masukkan dalam beg autoclave dan kita autoclavekan beg tersebut. Dan kategori C kita bungkus dan simpan sementara dan kita sejuk bekukan. Kenapa kategori D tak ada? Sebab kategori D ialah cecair, kita boleh buang terus ke dalam sinki. Okey, selepas itu kita sisa yang telah dinyah kontaminasi tadi dimasukkan ke dalam beg bio bahaya dan seterusnya kita masukkan ke dalam tong bio bahaya, simpan sementara dan kita lupuskan. Alright. Seterusnya kita bincang pula langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Okey. Kemalangan dalam makmal boleh berlaku akibat daripada kecewaian kita, kelalaian, kejadian luar jangka ataupun kurang kemahiran dan pengetahuan dalam melakukan eksperimen sains. Okey, biasanya kemalangan dalam makmal yang biasa berlaku di sekolah, kita terkena sepihan kaca, katakan pegang tabung didih, tabung uji, tiba-tiba jatuh, so kaca tu terkena kepada pelajar. Selepas itu terkena asid atau alkali pekat. Okey, kebakaran kecil apabila melakukan sesuatu eksperimen, contohnya eksperimen tindak balas logam reaktif dengan air. Okey, dia menyebabkan kebakaran yang kecil. Kalau tak banyak lagi besar kebakaran tu, sangat bahaya. Selepas itu terkena sepihan tindak balas logam reaktif, termometer pecah. Okey, dan seterusnya apabila buat eksperimen melibatkan elektrik, kemungkinan kita boleh kena renjatan elektrik. So ni ialah contoh-contoh kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal di sekolah kita. Alright, seterusnya kita pergi tengok macam mana kita nak mengurus kemalangan di dalam makmal jika kemalangan-kemalangan tersebut berlaku. Alright, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH kita panggil dia, ataupun National Institute of Occupational Safety and Health. Okey, institut ini menyediakan panduan serta latihan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kerja mereka ialah mengurangkan risiko kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. Okey, so kemalangan di dalam makmal kita boleh bagi contoh dua sahaja, iaitu apabila berlaku tumpahan bahan kimia dan apabila berlaku tumpahan merkuri. So kita tengok macam mana langkah-langkah yang perlu kita buat apabila berlaku, yang pertama sekali tumpahan bahan kimia dan yang kedua ialah tumpahan merkuri. Kita pergi dahulu kepada apabila kemalangan tersebut berlaku tumpahan bahan kimia. So apa yang perlu kita buat? Yang step yang pertama, kita segera memberitahu guru ataupun pembantu makmal. Selepas itu kita jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Okey, lepas itu kita pun sekat tumpahan tersebut menggunakan pasir untuk membentuk sempadan, dan selepas itu kita kaut tumpahan bahan kimia tadi, kita kutip semua bahan kimia tadi dan kita pun buang dengan selamat bahan kimia tersebut. So ini ialah macam mana tindakan kita ataupun langkah-langkah apabila berlakunya kemalangan tumpahan bahan kimia di dalam makmal sekolah kita. So kita pergi pula kepada tumpahan merkuri. Okey, kita kenal dulu merkuri ni apa. Merkuri ni merupakan unsur logam berat berwarna perak, warna silver, satu-satunya logam dalam keadaan cecair pada suhu bilik, bersifat mengakis dan beracun kepada kehidupan. So merkuri terdapat di dalam termometer yang ada dalam makmal kita. So bahayanya merkuri ni, merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal kita. Okey, so kita tengok sikit simptom dia, ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, dia boleh menyebabkan kerengsaan mata, mata pedih, sakit, loya dan muntah, kita sakit kepala, batuk dan sakit tekak. Untuk simptom jangka yang panjang, apabila terdedah dengan merkuri, kita akan boleh menyebabkan kerosakan saraf, mudah letih, mudah lupa, merencatkan pertumbuhan fetus bagi ibu yang mengandung. So ni ialah contoh merkuri lah. Okay, dia dalam keadaan cecair pada suhu bilik. So ini ialah isu ataupun contoh situasi yang pernah berlaku pada tahun 2019 bulan 6, berlaku di Melaka apabila termometer pecah. So merkuri itu tumpah, 6 murid dirawat di klinik kesihatan. Okey, mereka ni sakit kepala, loya dan muntah dan sebagainya. Sebab itulah bahaya. So macam mana cara ataupun langkah-langkah nak mengurus kemalangan tumpahan merkuri ini?
Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama sekali ialah kita sama juga, kita mesti memberitahu guru atau pembaktu makmal dengan segera. Selepas itu kita jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan supaya pelajar-pelajar lain nampak. Okey, jadi boleh kita jauh daripada kawasan tersebut. Dan selepas itu kita tabur serbuk sulfur untuk menutup sempadan. Kalau untuk bahan kimia tadi guna pasir, tapi untuk merkuri kita guna serbuk sulfur. Okey, selepas itu kita hubungi jabatan bomba. Kerana dalam jabatan bomba ada satu unit hazard yang memang spesialis untuk melakukan penyelamatan tumpahan merkuri di makmal sekolah kita. Okey, bagi kepada pakar yang menguruskan. Kita jangan pandai-pandai buat sebab sangat bahaya tumpahan merkuri ini kepada kesihatan manusia. Alright, jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Pergi ke channel YouTube saya. Okey, tekan link di description video di bawah, ada Google Form, jawab soalan di situ. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Sebarkan kepada kawan-kawan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Jadi untuk pembelajaran seterusnya kita akan belajar pula bab satu lagi, iaitu 1.3 pemadam kebakaran. Jadi assalamualaikum, semoga bermanfaat dan selamat sejahtera.